Yang pandai tak boleh diikut, yang bodoh tak boleh diajar. Bagai enau dalam luka melepaskan pucuk masing-masing. Harapkan pagar-pagar makan. Sekarang lagi banyak, walaupun ibu ada dalam pasaran, tapi masih kuat lagi, teguh lagi. Apa future? Apa yang akan jadi lepas ni? Apa ada lebih akan tutup kedai? Terima kasih. Soal apakah ibu ini boleh menyebabkan peniaga buku biasa, kedai buku tutup kedai, ataupun kata orang sunset industry for the books publishers? Saya tidak memandang begitu, kerana kalau kita lihat sejauh dua perkara yang berbeza. Kedua-duanya ialah the flow of information. Buku ini diterbitkan secara konvensional, hard copy, dicetak di atas kertas. Cetakannya terhad. Dia tak boleh nak cetak, kata orang setiap tahun cetak 1,000,000 naskah misalnya, tak boleh. Dia cetak mungkin 1,000, 2,000, 3,000 naskah, atau 5,000 atau 10,000 naskah. Para penggemar buku yang seumpama ini, dia tidak akan hilang. Berbanding dengan ibu pula, dia dilayari di atas talian menggunakan internet, menggunakan komputer. Daya tahan komputer tertakluk sejauh mana ada bateri ataupun adanya electricity supply. Bagaimana kalau blackout? Bagaimana kalau dalam hutan? Dia mungkin boleh bawa spare bateri, tapi spare bateri pun berapa jam saja boleh tahan? Paling-paling 24 jam. Kalau cepat digunakan mungkin 5 jam bateri pun padam. Justru itu saya lebih memandang ibu ini ialah dalam kategori yang berasingan daripada buku. Dalam masyarakat kita hari ini harus memandang ibu ini adalah berbeza daripada conventional books dari sudut pemasaran. Kerana cara memasarkan buku yang dicetak berbeza dengan cara memasarkan ibu. Kita harus pandang dari situ. Sejauh mana boleh menjadikan peniaga buku biasa yang dicetak di atas kertas tutup kedai atau tak laku, adalah sejauh mana seseorang itu inovatif atau berdaya kreativiti yang tinggi cara memasak. Dia mesti mempunyai satu cara pemasaran yang kata orang berbeza, pendekatan yang berbeza. Ibu di pasar secara online pada kadar harga yang sangat rendah. Buku diterbitkan di atas kertas, dipasarkan pada kadar yang terhad, tetapi harga yang biasanya lebih mahal. Tetapi kalau e-journal, di sini berbeza. E-journal kadang-kadang memperuntukkan, universiti-universiti memberi peruntukan yang sangat besar kepada e-journal, kerana satu-satu e-journal itu boleh dikongsi oleh ratusan ribu pelajar dan boleh kadang-kadang ada diberi peluang untuk muat turun mengikut kadar-kadar yang minimal. Tetapi buku pada sekali beli, dia boleh dikongsi tetapi masih terhad, sebab dia tak boleh download, tak boleh muat turun. Jadi e-journal boleh muat turun. Jadi persoalannya sekarang saya lebih mengatakan kita harus memandang
e-book dengan buku biasa ini dua media yang berbeza. Kalau kita memandang e-book ini sebagai cabaran ataupun competition kepada penerbitan biasa, itu ada orang menyamakan, tapi I differ statement yang begitu. Kerana penerbitan online dengan penerbitan secara konvensional, kita harus pandang dua benda yang berbeza. Kerana ada peminat atau keadaan-keadaan tertentu, dia perlukan yang cetakan atas kertas ini. Saya difahamkan di USA dah ada bahan-bahan ni, yang mana ada syarikat online pun tutup. Itu yang salah saya tanya. Syarikat border sini tutup bukan semata-mata kerana perlu dikaji balik. Perlu dikaji bukan semata-mata kerana ibu, tetapi pelaburan sebelum ini yang dibuat oleh Borders itu yang menyebabkan dia kekurangan modal, kerana dia telah melabur atas perkara lain, menjadikan group of the companies itu collapse. Jadi dia katakan sebagai alasan untuk stock exchange, dia kata kalau ada ibu, kalau dikaji selidik semula, Borders tutup bukan semata-mata kerana buku itu tidak laku, tetapi persaingan yes berlaku. Kalau kata disebabkan oleh adanya online, buku Borders tak laku langsung, tak betul. Tetapi menyebabkan keuntungan dia merosot, betul. Tetapi dia kena realignment semula. Tetapi Borders telah pun melabur kerana dia telah jual e-book dia itu kepada Amazon.com beberapa tahun sebelum itu, sehingga dia tak boleh dan ikut perjanjian dia tak boleh buat e-book. Sepatutnya dia boleh suplementkan pendapatannya e-book. Sekarang ini kita relatekan kepada kita sebagai penerbit baru di Malaysia, misalnya ABC Snapchat ataupun Hussein Book sekarang. Hussein Book nak terbit 100 judul setahun. Apa yang Hussein Book perlu buat ialah dia mungkin cakap secara buku konvensional. Ada buku yang dicetak setiap judul misalnya 2000 naskah ke 3000 naskah, novel misalnya. Dan pada yang sama, Hussein Book juga ada membuat atas talian. Jadi sebenarnya ini boleh komplement ni. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang buat macam ni, dia kaya, senyap-senyap dia buat duit. Ibu ni satu pula, sesiapa pun dia tak payah nak daftar syarikat dia. Dia buka akaun secara online, siapa pun income tax pun tak ada nak kejar. Jadi dia boleh kaya sendiri. Jadi saya lebih mengatakan teknologi e-book ini memudah cara kepada proses kehidupan harian kita, yang mana sendiri tulis, sendiri karang, sendiri terbit, sendiri jual. Jadi di sini tak perlu lagi pekedai buku, tak payah lagi kontraktor buku, sendiri buat. Dan malah satu ketika nanti jangan terkejut, boleh ada book fair online. One day book fair online. Satu dunia ini bergabung, ya, dia mengunjung. Hussein Book kata, ada buku, beli. Adi Book sama juga, Khaled Book, Yati Book, semua. Portal buku, kata portal buku, kata kalau orang Perak tu tak boleh nak sebut lah. Jadi lain nak cerita dia. Tapi persoalan dia, maknanya e-book ini dengan ada teknologi maklumat yang canggih, e-book satu ya, broadband mesti ada, jalur lebar mesti laju. Tanpa sistem jalur lebar yang laju, e-book tak boleh, nak buat muat turun susah. Kalau ada video ke, tapi satu kecanggihannya dia boleh bukan gambar saja, dia ada video, audio, visual semua ada. YouTube boleh disambungkan dengan e-book. Ini satu kebaikan. Tetapi jalur lebar mesti betul-betul laju lah.
Tetapi kalau buku itu tetap buku lah. Kalau sekali dah cetak, kalau sebelum itu gambarnya hitam putih, dia tak boleh nak bagi Saddam Hussein jadi warna-warni, tak boleh. Jadi kecanggihan kita pula, ibu boleh diupdate setiap masa. Ini pula satu. Buku yang dah dicetak, once printed, that's it. Kalau spelling error dia, spell check dia tak betul ketika itu, tak betul lah. Kalau editor dia tak terlepas pandang, dia tak lepaskan kepada Datuk Khalid kita, Cik Khalid kita, editor terbaik negara. Jadi itu maknanya buku yang dah dicetak tak boleh lagi nak diperbaiki, melainkan diulang cetak. Tetapi kalau ibu setiap second, setiap minit boleh diperbaiki, boleh ditokok tambah. Jadi di sinilah soal border, soal sejauh mana ibu ini menjadikan book publishing sunset industry. I differ, because buku yang dicetak tetap popular sebab umat terlalu ramai, manusia ramai. Dalam ramai-ramai, they like to have a copies of hard copy kepada e-book. Jadi di perkara ini saya rasa dapat memberi penjelasan yang sejelas-jelas kepada saudara saya. Terima kasih. Jadi apa kesimpulan kita lihat di sini adalah satu teknologi yang diraihkan, meskipun ada tanda-tanda ketakutannya lagi, tetapi dari perspektif ekonominya ia adalah sesuatu yang mengurangkan kos dan menambahkan jumlah pendapatan baik dari segi penerbit maupun kepada penulis. Kalau Asia kata semua orang boleh terbang, kali ini kita boleh kata semua orang boleh jadi penulis dengan menerbit sendiri menggunakan e-book.